من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menambah keberkatan pada malam barakah, iaitu malam-malam sebenarnya bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu menurut Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i yang kita beramal bertaklid pada mazhab fiqhnya, bermula pada terbitnya fajar 1 Syawal hingga sedetik daripada terbit fajar juga 10 Zulhijjah. Maka sepanjang tempoh tersebut sebenarnya ialah tempoh yang sangat bagus, sangat elok, sangat hebat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi 9 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Marilah sama-sama kita tambah-tambah keberkatan itu dengan kita membacakan Ummul Kitab insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih banyak-banyak kepada sahibul fadilah Ustaz pengerusi majlis kita pada malam ini, tuan guru kita yang bahagia, ayahanda pengerusi, para imam, para pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa dan seluruh ayah ibu, datuk datin, tuan puan yang dimuliakan yang hadir pada malam ini. Jadi untuk kali yang ketiganya, seperti mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selalu memperbanyakkan bagi salam, ya, ketika bertemu dengan kaumnya. Maka kita ambil sunnah itu, sunnah yang mudah, ya, tetapi tidak dipopularkan, kita hidupkan semula. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini seperti mana yang dimaklumkan bahawa kita nak berbincang tentang isu-isu semasa seperti sahibul fadilah Ustaz kita sebut tadi. Pun begitu, kita juga nak berbincang juga dengan secara ilmiah, ringkas-ringkas, ya. Karena pada malam ini ada saudara saya, sahabat saya yang dirindui lama tak jumpa, saudara Huzaimi, mudah-mudahan afiat selalu insya-Allah. Dan kita juga nak berbual tentang ringkas berkenaan dengan korban, ya, yang mana semua kita sebenarnya bersemangat, tetapi kita akan sambut dalam keadaan PKPP. Kalau kita sebut sebagai pasca COVID-19, mungkin kurang tepat
kerana kita masih lagi menghadapinya. Kita masih lagi sedang mengambil segala langkah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teruskan kehidupan ini, beribadah, aktiviti harian yang berjalan pun begitu, safety and health, ya, mesti jaga. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mulakan pada malam ini berkenaan dengan COVID-19 yang kita lihat dan kita doa di Malaysia ini agar berakhir segera. Kita sentap sekejap. Tadi saya di RTM, ada tadi dipanggil sidang media, press conference untuk pelancaran program Salam Baitullah. Salam Baitullah. Tak boleh pergi Baitullahil Haram, ayahanda dari Malaysia, tak boleh, ya. Kalau ada rakyat Malaysia yang sampai, itu adalah kes khas di mana mungkin mereka adalah pekerja-pekerja di kedutaan atau sebagainya, maka kita namakan Salam Baitullah kali ini dengan tagline-nya suatu kerinduan. Suatu kerinduan. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, kalau data di Arab Saudi ni, ya, kita sangat-sangat bimbang sebenarnya, dan langkah tepat untuk mengambil rehat sementara, kerana kita tengok yang cukup saya ingat pada 13 Julai yang lepas, ya, 13 Julai yang lepas kes dia telah mencapai 235,111 ribu. Ya, pada 13 Julai juga kes kematiannya telah pun mencapai 2,243 orang. 20 kematian hari tersebut. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan kes yang sedang aktif, 63,026 kes. Masya Allah, tabarakallah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Apapun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipilihlah nama suatu kerinduan. Yang paling penting, ni dia, masuk terus isi kita hari ini, malam ini. Yang paling penting ialah apa yang perlu dan mesti kita buat di saat ini, di saat keadaan di dunia luar. Amerika dah berapa? 3 juta lebih, Masya Allah, ya. Kita jangan cakaplah berkenaan dengan kematian, jumlah kematian sampai tak terurus dah, ya. Tapi apa yang kita kena buat di bumi Malaysia ini, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dia menjadi segmen yang pertama pada malam ini. Yang pertama, kita tak boleh berhentikan apa saja amalan, ikhtiar kita, usaha kita yang kita buat dari peringkat awal terjadi penularan penyakit, na'udzubillah min dzalik, COVID-19 ini secara berleluasa sampai sekarang dan sampai bila-bila pun tak boleh berhenti. Hadirin rahimakumullah, jika kita kaji sedikit daripada sejarah, kita akan dapati setiap 100 tahun akan datang wabak yang sebegini keadaannya, ya. Pada tahun 1920, ya, Spanish flu dia panggil. 1820 ada Black Death, ya. Macam-macam, setiap satu kurun, satu abad, ya, satu dekad 10 tahun, ni satu abad atau satu kurun 100 tahun akan berlaku keadaan sebegini. Kenapa kita tak mau ambil pengajaran apa yang telah berlaku? Mungkin satu ketika dahulu tak sampai khabar ini kepada kita, tapi dunia hari ini, dunia maklumat tanpa sempadan. Hari ini berceramah kita di Masjid Qaryah Taman Bandar Senawang ni, punyalah lama tak datang, tersesat sampai ke kilang tu. Padahal dia tunjuk dah tu, dia tunjuk dah. Kita tengok depan, tak toleh ke sebelah kiri, ya, tak apa, dia bagi satu peringatan, datanglah selalu walau orang tak panggil ceramah pun, kan. Sebab tauliah satu seluruh Negeri Sembilan, jadi kena datanglah juga imarah. Masya Allah, tabarakallah, satu teguran daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Baik, balik tadi, hadirin rahimakumullah, ya. Hari ini bila kita tahu
maklumat ni dah ada. Jangan pengetahuan itu sekadar terhenti pada minda kita, fikir dah berhenti. Tak boleh. Kita kena jelmakan dalam bentuk amalan kita, bil jawarihi, ya, dengan anggota tubuh badan kita ni. Apa dia? Yang pertama, hadirin rahimakumullah, kita perkukuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah secara zahir ni. Ibadah secara zahir, maka saya nak sentuh berkenaan dengan benda fizikal dulu. Benda lahir, benda yang berdimensi yang kita boleh nampak. Dirikanlah salat. Sebab salat itu kita boleh nampak. Walau salat itu ada 3 elemen pada rukunnya, kita ada rukun qalbi, kita ada rukun fi'li, kita ada rukun qawli. Tapi salat itu satu benda yang boleh dilihat. Apa dia? Kita berdiri lurus, kita rukuk dengan tamakninah, kita i'tidal dengan tamakninah, sampailah yang terakhir kita beri salam, dan secara tak langsung kita telah susun rukun-rukun tersebut secara tertibnya yang ke-13. Yang itu kita zahirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Anak-anak kita di rumah, hadirin rahimakumullah, seronok bila datang PKP. Bukan seronok kerana penyakit, seronok di sebalik ada ujian itu, ya, ada ibtila itu, ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tak boleh ke mana-mana, dia pun tak boleh ke mana. Mak confirm dah tak boleh ke mana-mana, ya, sampai ada orang buat lagu ke sana ke sini, ke sana ke sini, ya. Tak boleh nak ke mana-mana. Apa buat? Azan sahaja di televisyen, azan sahaja di masjid surau, salat. Canggung dan aneh kalau salat pada waktu itu berlaku secara fardiyah. Fardiyah ini apa? Fardun, individual, seorang-seorang. Huruf-huruf Arab ini, perkataan-perkataan yang kita silap sikit sebut, makna bertukar. Fardun, kewajipan, benda yang compulsory, kata orang Taman Bandar Senawang ni. Orang sini orang Cambridge semua ni, Oxford semua kan. Benda yang fardu, fardun, tunggal, satu, seorang. Sangat pelik. Maka si ayah akan jadi imam. Anak lelaki akan ambil tugas mungkin azan, muazzinnya. Waktu itu kita akan dapati macam-macam cerita telah berlaku. Ada si ayah yang peluh jantan, betina, pondan semua keluar. Sebab apa? Tak pernah jadi imam. Dia siap buat syarat lagi. Abah boleh jadi imam 2 waktu aja, Zuhur, Asar. Pasal apa? Tak bunyi suara. Lain daripada tu, sendiri-sendiri. Isteri dia kata, janganlah macam tu abang, ya, abang belajarlah abang. Tengok, bila dia kata belajarlah abang, si abang kata apa? Nak belajar kat mana? Masjid surau pun dah tak boleh pergi. Hadirin rahimakumullah, kami para pendakwah, tapi saya seru sahabat-sahabat para pendakwah pada waktu itu, ya, jom kita buat kelas online. Kelas online semenjak PKP saya hari-hari sampailah habis PKP fasa peringkat 1, 2, 3 sampai PKPB. Sekarang PKPP ni pun kelas online duduk berjalan lagi. Masya-Allah, tabarakallah. Ajar cara nak solat. Jadi jangan berhenti yang itu. Itu dah berlaku dah. Dah selesai dah pun. Kenapa bila masuk PKPP ni tak nak solat jamaah balik? Sedangkan Masjid Surau telah dibuka. Ini yang saya kata kita lihat benda yang zahir. Dan benda solat jamaah ini dahlah dia merupakan satu syariat. Dia juga merupakan satu syiar. Syariat betul syariat, tapi satu syiar yang kita kena tonjolkan, tinggikan. Kenapa? Meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Azan tak ada dah. Ala sallu fi buyutikum, tak bunyi dah lagi. Semua hayya 'alas salah, ajak sembahyang. Ya. Jangan masjid ini kapasiti boleh muatnya 500, hampir ke 600, tapi yang datang separuh mungkin. Yang datang 300, 200, jangan. Bahkan kita berlomba-lomba. Lagilah sedih bila isi form
datang 500 lebih, yang datang 200. Lepas tu ada alasan yang tak isi. Tu yang aku tak nak isi tu. Ya. Kita ada WhatsApp hari ni. Kita ada Telegram, Instagram, ada FB dan sebagainya. Alhamdulillah malam ni cikgu kita FB live malam ni. Ya. Ajak kawan-kawan kita, jom solat. Lepas solat jangan pulang, malam ni ada majlis ilmu. Kenapa kita tak buat? Kita adakan dalam grup masjid kan? Boleh kata majoriti ahli qaryah ni ada dalam grup. Kalau tak ada pun dia mesti like kita punya FB. Tuan-puan ada handphone malam ni, kalau belum like lagi tuan-puan punya FB masjid, tuan-puan like sekarang. Jangan juga lupa like FB Ustaz Rozi Rejak. Tak ada apa cerita dalam tu, ilmu ke semua. Semua share ilmu aja. Soal jawab agama macam-macam orang tanya. Antaranya satu soalan ayah dah. Dia tanya, Ustaz, saya ni tanya bagi pihak sahabat saya usik lah. Alah, kalau soalan sendiri pun apa nak malunya kan? Betul Ustaz ni sahabat saya Ustaz. Tak apa-apa soalannya. Sahabat saya Ustaz, dia ni solat yang dia tahu baca Fatihah, Inna A'tayna, Fatihah, Qul Huwallah. Okey, saya tak apa masalah. Masalah dia Ustaz, minggu pertama boleh tahan lagi, masuk minggu kedua, isteri dengan anak-anak kata, Abah, solat sendiri-sendirilah. Isteri yang kata dengan anak-anak, Abah, solat sendiri-sendirilah. Di kawan saya tanya, kenapa? Maka anak isteri dia bagi tahu, dia kata, sebab Abah tahu baca 2 surah tu ya. Saudara Huzaimi, Inna A'tayna, Qul Huwallah. Habis tu sekarang dia orang dah tak solat lagi dengan abah dia. Abah solat sendirilah, anak-anak solat sendiri. Alhamdulillah, saya sempat tanya, habis tu mak dia yang banyak surah boleh baca, mak dia jadi imam ke? Tak juga, kata dia. Astaghfirullah. Kita nampak seperti berilmu, rupa-rupanya jahilnya murakkab. Astaghfirullah. Ya, bertindan-tindan jahilnya. Bagi tahu saudara tu, kawan-kawan kepada yang bertanya ni, bagi tahu kawan tuan tu, saya kata, antara surah yang Nabi cukup suka baca ialah suratul Kautsar dengan suratul Ikhlas. Antara yang Nabi suka baca. Maka beruntunglah keluarga ni kerana si suaminya baca 2 surah tu ya. Diam dia. Saya kata, abang bagi tahu juga saudara abang tu, suruh dia bagi tahu isteri dia, kalau tak percaya telefon saya, bahawa ada sahabat Nabi yang hanya fasih Fatihatul Kitab dengan suratul Ikhlas itu ya. Tapi masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kata, reti banyak surah, angkuh sombong, tak nak ikut si suami. Dia tak faham hukum ni, dia tak faham hukum. Sedangkan pada fiqh, sisi fiqh Imam Syafi'i, surah itu hanya sunat saja. Surah itu sunat saja. Faqra'u ma tayassara min, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu bacalah apa yang mudah daripada Quran. Saya kata, abang boleh juga kalau kawan abang tu nak buat macam ni. Macam mana Ustaz? Habis Fatihah, amin. Berhenti lama. Sebab apa? Yang betulnya, siapa belajar betul-betul kaedah cara nak jadi imam, imam lepas amin, dia kena bagi peluang makmum habiskan Fatihah. Ini cara jadi imam fiqh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Hak lain kita cerita waktu lain. Sampai dia zon sungguh-sungguh bahawa makmum dia selesai dah waladdallin, makmum dia habis dah, baru dia baca surah. Dia baca surah waktu tu, baca ringkas-ringkas sudah. Apa dia Ustaz? Dia boleh baca macam ni. Saya kata, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Tarawih semua saya ajar macam tu. Lepas tu rakaat kedua, Wal-laili idza saja, Allahu Akbar. Macam lawak pula Ustaz.
Pasal tak tahu hukum, tak ada ilmu, dia kata apa? Macam lawak pula ustaz. Habis tu dah hafal satu Quran ke? Boleh letak Quran di hadapan. Wala ulama khilaf. Dah ada di sini. Tak ada bagus. Boleh letak, tak ada masalah. Boleh buka. Rabun pula, punggah rabun pula. Apa masalah tuan-tuan? Kita sebenarnya yang suka rumitkan keadaan yang Tuhan bagi mudah. Okey, isu tu settle lah. Habis tu sekarang kenapa tak jamaah? Yang tak boleh datang, sila jamaah di rumah. Masih lagi tempoh ni, tempoh yang ada disebut sebagai rukhsah. Cuba kita buat ramai-ramai perkataan tu. Rukhsah. Rukhsah ni apa dia? Ada tempoh exemptionnya, pengecualian tertentu. Sedih bila tak ada jamaah lagi, sedih. Saya pesan diri saya sendiri, sedih. Dulu kita boleh jamaah. Sekarang ni PKPP boleh datang, kempen datang, hidupkan balik. Hadirin rahimakumullah, sahibul fadilah, Imam besar Masjid Negeri Shah Alam, Masjid Negeri Selangor Darul Ihsan, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam, Ustaz Farhan Wijaya. Tuan-tuan boleh cari dia punya, dia ada dalam YouTube. Dia menangis lah tuan-tuan. Tuan-tuan menangis. Dia telefon dia. Saya kata, Habibi, menangis sungguh. Sungguh ustaz. Kenapa ustaz? Dah anak tengok tu, anak rasa haru. Anak rasa perasaan bercampur baur. Dia kata, anak tak ada plan pun nak menangis. Tapi bila kamera suruh hurai apa perasaan dan imam besar nak cakap apa dalam tempoh PKP. Allah, dia kata waktu tu rasa hening. Masjid ini dia kata tak pernah sunyi daripada segala program semenjak dia dirasmikan sampai sekarang. Bahkan program ditambah. Masjid ni tempat persinggahan. Kemudahan masjid ni dinaik taraf, ya. Masjid ni tempat berkumpul segala macam aktiviti. Terutama Ramadan ustaz. Masjid ni orang boleh tidur, orang boleh i'tikaf, orang boleh qiyamul lail, orang macam-macam orang buat. Masjid ini qiyamul lail sepanjang Ramadan, tak ada ambil tempoh-tempoh tertentu. Tiap-tiap malam ada imam khusus qiyamul lail. Tapi masjid ini dia kata tak ada lagi jamaah. Saya sebagai imam besar, dia kata bercampur baur ustaz. Nak hadirkan dalam kalbu ini semata-mata husnuzan. Yang paling saya takut, adakah Allah menghukum dengan menghina hamba-hambanya? Semua kena. Seperti hadis kan, Sayyidah Aisyah tanya dan sebagainya. Dalam keadaan ada orang salih, tak bala tetap turun, semua kena. Apa dia? Allah menghina kita ke ustaz, kata dia. Tidak mengizinkan kita memijak kaki ke rumahnya. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Sebab dia. Baik, sekarang ini dah boleh buka. Walaupun kita kata nak kata pasca PKP pun belum berakhir lagi, ada lagi kes dia. Tapi dah dibuka. Waliul amri, salatin, sultan, raja, pemerintah, rulers dah bagi izin. Esok mereka akan menjadi orang yang berhadapan dengan Allah, menjawab bagi pihak kita. Apa kita nak bimbang? Ada orang duduk marah-marah waktu tak boleh solat Jumaat. Saya kata bro, kalau tambah K jadi bro kan. Mengaji tak bahawa dalam agama ni elemen pemerintahan umara tak pernah dipisahkan. Waliul amri ni diiktiraf dalam cerita agama ni. Agama tu apa dia? Ad-din tu apa? The way of life. Cerita tentang Jumaat ini, ya, jika ditegah untuk berjamaah atas sebab yang kaedah fiqh dah selesai, habis dah, ya, segala kaedah fiqh tu habis dah, saddud dzara'i dan sebagainya. Itu contoh daripada dia, ya, daripada satu daripada banyak kaedah. Maka waliul amri isytihar saja, kita ikut. Esok dia jawab, jangan bimbang. Esok dia jawab. Sekarang ni waliul amri buka, pergi.
Kenapa tak? Yang berkokok lebih tu, dia jadi mufti jadi-jadian. Mufti FB dia panggil. Sahibus Samahah, Datuk Mufti kita Datuk Yusof, sihat afiat lagi. Dia nak ambil dah jawatan Datuk Yusof. Mana dia orang tu malam ni? Hadir ke tidak? Mudah-mudahan tak ada di tempat ini. Kita kena jadi ejen, kena hidupkan balik roh ni. Jomlah pergi, jom kita ramaikan. Dia akan kata apa? Kena bawa sajadah. Bawa sajadah itu Allah bagi ganjaran taqarrub ila Allah. Allah Ta'ala bagi redha dia, Allah bagi pahala dia. Orang yang Allah Ta'ala bagi redha tempatnya di mana? Di syurga. Saya bawa ridak terus. Inilah sejadah ayahanda, inilah sejadah kita, inilah ridak kita. Satgi nak lilit sorban pun inilah juga. Jangan nak buat kentola mandi sudah. Apa masalah itu tuan-puan? Jadi ini cerita yang mesti berlaku. Lepas tu ada pula dia orang kata, dia orang buat keluar macam-macam hujah ini. Buat keluar apa namanya, Syekh Imran Hussein punya pandangan berkenaan solat berjarak. Saya kata tu pandangan dia daripada satu pandangan. Kita tak ada nak komen pandangannya, silakan. Tapi kita kata ada waliul amri. Saya sebut kat situ, balik kat situ. Dapat ke pahala Jumaat ustaz? Dapat. Dapat ke pahala jamaah? Dapat. Imam ke depan ni sebut aqimus salah. Apa masalah? Rapatkan saf. Rapatlah tu, rapat dengan lain, saya kata. Ustaz ni ada yang nak kona-kona je. Tak ada dia tak ada, saya kata tak ada. Itulah saf yang kena buat sekarang. Buat aja. Hadirin rahimakumullah, kerajaan Saudi khususnya, Menteri Haji, Menteri Waqaf, pengerusi dua haramain, dua masjid suci, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Dr. Abdul Rahman Sudais, dia lagi pening sebab peraturan keluar tawaf jarak mesti 1.5 meter. Tawaf semua, saya yakin majoriti pernah sampai wa imma haji atau umrah. Boleh berjarak ke? Okey, dia kata 10,000 je boleh masuk jemaah. 10,000 tawaf secara jarak-jarak. Dia orang duk pening dah tu. Macam mana nak buat? Macam mana? Sa'i pun macam tu. Baitullah tak boleh sentuh, tak boleh istilam. Boleh isyarat saja. Kucup tangan sendirilah. Ya. Allahu akbar. Itu tuan-puan, apa yang kita boleh buat sekarang? Jalan. Saya nak sebut yang itu. Yang itu jalan. Dapat pahala jamaah? Dapat. Banyak mana ustaz? Banyak mana yang datang? Gandakan. Allahu akbar. Itu jarak-jarak tu ustaz. Waliul amri. Balik yang itu dah selesai. Hadirin rahimakumullah, itu cerita tentang fizikal yang kita zahirkan. Hadirin rahimakumullah, baru-baru ni kita Ramadan dalam PKP. Dah berlalu dah pun. Sedikit sorotan. Kita zahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh berbuka ramai-ramai, boleh tarawih ramai-ramai, boleh qiyamul lail ramai-ramai, boleh tadarus ramai-ramai. Bahkan saya Ramadan lepas saya boleh balik kampung. Tak apa, biar live tengok, tak apa. Saya tak bimbang apa, sebab waktu saya di kampung tu ada satu hari lintas langsung, tanyalah Ustaz TV3, TV9. Ada komen-komen yang berbaur negatif. Tapi saya menganggap bahawa dia tidak mengetahui ataupun dia tak ikuti daripada awal. Saya balik kampung, bahkan berulang balik kampung. Kihnya apa? Kihnya Allah Ta'ala uji ayah kami. Setelah aksiden teruk 2010 dengan trailer 18 tayar, potong kaki, kerat sampai paha, above knee amputation. 2013 aksiden lagi pula, kaki kanan pula patah, masuk besi dari lutut sampai ke pinggul. 2020 selepas 10 tahun
Allah uji lagi pula stroke. Baru ni kena stroke. Dalam keadaan terakhir saya cek tekanan darah dia 117/70. Gula dia 4.1. Kolesterol 3 something, tak ingat. Kena stroke. Saya kata macam mana? Ya Allah. Cek semua, yang lain semua okey. Buat full blood test, dah semua okey. Doktor buat CT scan. Tengok ada blood clot. Doktor sendiri dalam catatan surat doktor yang saya tunjuk kepada ketua balai kerana nak minta balik tu, no evidence of hemorrhage. Tak ada satu penemuan apa pun berkenaan dengan pembuluh darah pecah, tak ada. Darah beku. Balik bagi surat, ketua balai tengok. Jadi macam mana ustaz? Saya kena balik, saya nak sulung. Saya nak uruskan ayah kejap lagi, nak bekam lah, nak acupuncture lah, nak apalah. Saya ni semangat dia. Anak-anak lain ada betul. Saya nak sulung. Saya ni waris yang koreh kata orang ni sembilan. Kan. Waris yang koreh ni. Kono balik. Dia saya balik. Ustaz, 4 orang ya ustaz tu, jangan lobby. Okey, 4 orang. Waktu tu 4 orang boleh balik. Kat mana roadblock? Saya kata saya nak tunjuk surat. Tunjuk. Dia tengok je, surat tu hanya dikeluarkan bila dah lulus. Tak lulus tak dapat surat. Jadi hadirin rahimakumullah, apa yang saya nak bagi tahu pula yang berikutnya ini ialah dalam PKP itu sendiri banyak rahmat dia. Di mana boleh salat sekeluarga. Orang kampung saya sebut lagi. Aku tiap kali semayang salang untuk imam. Kan, makcik-makcik ni duduk sembang. Kampung saya di utara sana. Jadi kata seorang makcik ni, "Hai, mana boleh salang untuk imam? Tu imam jantan, hang perempuan." Aku salam tak kira, aku peluk cium. Kui. Batal semayang. Tak batal. Kita hang dia buat lawak apa? Kan. Apa nak batal wuduk semayang tuan-puan? Kan? Dia jawab apa? Anakku yang jadi imam tu. Mak ngah saya, mak saudara saya, dia jawab apa? Dia duduk sembang-sembang datang ziarah mak, ayah. Oh, dia kata tahun ni mak ngah syok Allah semayang, mak Rudiyah. Saya kata pasal apa mak ngah? Pasal hari-hari boleh salang untuk imam. Siap aku peluk begitu imam. Bagus. Bagus. Mak saya kata peluk tu imam no. Peluk tu imam. Tu imam tu pak ngah hang lah dia kata. Tak sabit PKP ni, itu bahasa orang Kedah kan dia sebut. Tak sabit PKP ni, tak ada peluang. Aku lambat sikit bersiap dia tinggal aku. Dia tu imam masjid. Dia tu imam masjid tuan-tuan. Bukit Pinang, Kedah Darul Aman. Tapi hari ni boleh semayang dengan dia. Masya Allah, tabarakallah. Baik, habis dah cerita tu. Tempat sekarang cerita baru. Seolah-olah gitu. Salam-salam kita kena jaga. Face mask bagi ada selalu. Hand sanitizer disediakan. Anak-anak pergi ke sekolah. Walaupun kita faham anak-anak pergi sekolah pun macam-macam, tapi saya sebut dah di awal tadi, ikhtiar kita mesti ada. Ya, bapa saudara saya timbalan pengarah pendidikan sebuah negeri, dia sebut apa? Dia kata, aku ni kegusaran tetap ada, tapi ikhtiar dan tawakal tak pernah berhenti. Saya pun tanya, apa masalah? Dia kata, iyalah anak-anak tersebut, ya, apabila nak naik bas berjarak, betul berjarak 1.5 dah naik atas bas duduk apa-apa. Masuklah waktu isyak. Kita azan dulu. Jadi hadirin rahimakumullah, kita sambung, saya minta izin sambung sikit lepas isyak boleh nak? Boleh insya-Allah.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب هذه الدعوة محمد Hadirin rahimakumullah, kita teruskan. Jadinya elemen yang pertama tadi kita boleh kira selesai, ya, boleh kira selesailah. Masuk yang kedua, kerohanian kita. Tadi benda yang zahir, benda yang fizikal, ya, benda fizikal, benda yang lahir, berdimensi. Ini benda yang tak nampak. Yang kedua, benda kerohanian, benda yang bersifat spiritual, benda yang namanya rohani kita, benda yang kait rapatnya ialah hubungan kita dengan Allah, rabitah, ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Taqwa kita. Datang COVID-19, datang coronavirus, datang pelaksanaan sekarang PKPP, sepatutnya lagi dekat amalan kita untuk nak pastikan diri kita itu tidak berjarak dengan Allah. Ramadan kali yang lalu, ya, yang lepas, Ramadan lepas ni dalam PKP. Dan kalau kita hayati antara ayat-ayat yang selalu disebut dalam Ramadan ialah ayat 186, Suratul Baqarah. Apa bunyi ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila telah bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama kita tak berkuliah, jarang kita dengar nama Nabi sebut zahir kuat-kuat. Kita pun tak selawat dah kuat-kuat. Selawat pelan tu tak ada masalah, selawat lah, tapi nak syiar itu. Lagi sekali, Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, tu dia sallallahu alaihi wasallam. Rindu bunyi tu, Masya Allah. Mereka tanya, kamu berkenaan dengan aku, fa inni qarib, kamu bagi tahu mereka aku ni duduk sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu simbol tangan tu tuan-tuan jangan ambil, ingat tu juga perbuatan Allah dah. Itu reaksi saya berceramah. Ujib, apa tak Allah SWT bagi tahu kita, dijawab segala permintaan doa daripada hamba-hamba aku ni yang tanya engkau tadi, tapi dengan syarat idza da'an, apabila dia telah berdoa meminta kepada aku perkenankan, aku jawab seruan panggilan dia. Falyastajibuli, maka hendaklah dia minta segala istijabah, perkenan segala apa saja, minta dengan aku, untuk aku aja permintaan itu. Wal yu'minu bi, mesti beriman, percaya juga denganku, jangan yang lain. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka semua diberi petunjuk, irsyad, panduan. Yang ini apa ini? Keadaan yang kita tak boleh nampak, penyakit yang sangat halus, saiz 150 nanometer, kena besarkan ratusan kali baru nampak. Tu pun kena lihat menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop hak sekolah tu guna dalam lab tu tak boleh, tak nampak. Makhluk tu juga kita sifatkan invisible, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nampak langsung. Jom berpegang dengan satu keimanan kepada yang Maha Agung, yang tidak dapat dilihat. Lantarani, kata Allah kepada Nabi Allah Musa, selama-lamanya engkau tidak akan boleh melihat aku, la abada. Kuasa yang Maha Agung, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai', mukhalafatuhu lil hawadits. Antara sifat yang kita belajar daripada sifat 20 akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Tuhan yang kita tak nampak itu, dia nampak kita. Bahkan dia kata qarib, dia duduk sangat dekat dengan kita. Mana pergi elemen tawakal kita, doa kita, zikir kita, munajat kita, mana pergi? Teruskan. Bahkan kalau orang tanya, ustaz rasa ustaz lah, ada orang tanya ustaz, pandangan ustaz lah, kenapa Malaysia ni dia cepatlah kita boleh tangani masalah ni dan sebagainya, sedangkan negara luar gitu gini bla 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 bla. Saya tak jawab. Orang tanya saya kan, saya tak jawab kerana rakyat dia disiplin ke apa ke, tak. Rakyat dia pun sama aja perangai manusia. Saya jawab kerana antara ikhtiar yang dibuat oleh rakyat Malaysia ini, mereka memperbanyakkan zikrullah, munajat. Kalau di negeri Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, antara 4 negeri yang saya duduk pergi dakwah, pergi balik. Kalau di Selangor sana, tiap hari Khamis malam Jumaat malamnya, dan hari Isnin malamnya, Selasa, ya, Negeri Sembilan ada amalan munajat berterusan, doa tanpa henti. Hatta dalam media elektronik, TV, radio, tak berhenti duduk berdoa. Allah, kita sama-sama baca, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min
sayyi'il asqam. Itu doa yang Nabi ajar kita. Tahassanna bil jabarut dan sebagainya. Ada lagi doa banyak lagi kan. Baca Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami mohon dengan Engkau ya Allah agar Engkau lindungi kami ya Allah. Kami mohon perlindungan dengan Engkau daripada al-baras wal junun wal judham, daripada penyakit sopak, gila, kusta, wa min sayyi'il asqam, dan daripada kejelekan penyakit-penyakit tu. Coronavirus, COVID-19, na'udzubillah min dzalik, duduk dalam tu. Saqamun singular, asqam plural. Daripada segala penyakit. Ayah, ibu, tuan puan, datuk datin perasan tak? Dalam tempoh COVID-19 melanda, ada yang meninggal tapi bukan COVID-19, apa dia? Denggi. Celah-celah tu ada denggi. Hadirin rahimakumullah. Semua penyakit-penyakit yang berbahaya, doa. Elemen ini jangan tinggal. Walau kita kata habis dah, kes belum lagi mencatat, kosong. Dah cukup itu. Solat tadi dah sentuh secara zahir dan sebagainya. Ilmu pengetahuan yang ketiga, intelektual. Dalam PKP kita banyak baca Quran, banyak baca tu baca ni, mengisi masa lapang. Kenapa hilang sekarang? Sibuk. Apa yang kita sibuk sekarang? Ilmu jangan dibiarkan menyusut. Talabul ilm faridah ala kulli muslim, kata Nabi. Tuntut ilmu benda yang fardu atau faridah, fardu. Setiap muslim, wa imma laki-laki perempuan mesti. Kanak-kanak mumayyiz ya. Sebelumnya lagi kita dah didik dah. Apatah lagi yang dah aqil, yang dah baligh, aqil, berakal. Dia muslim pula. Tak kira remaja, tua, muda, tak kira. Lagi ini berfungsi, tuntut ilmu tak boleh berhenti. Minal mahdi ilal lahdi. Daripada dalam buayan hingga liang lahat, from the cradle to the graveyard. Mesti ilmu. Dan ilmu kita tak akan reti ke semua. Kerana itu hati-hati. Ada orang invite kita masuk grup WhatsApp ni, grup WhatsApp tu, jaga-jaga. Macam Negeri Sembilan, Darul Khusus, Gazette, confirm, muktamad. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau orang lain duk dakwah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, itu jadi-jadian, tak mau. Fiqh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam masa yang sama mazahib yang lagi tiga, Hambali, Maliki, Hanafi, tidak dihalang beramal. Kita tak boleh sekat kan. Ada saudara-saudara kita geng-geng 786, apa dia tu, restoran tu takkan tak tahu, baru buka air 3 hari ni kawan-kawan kita DKK, darah keturunan mamak dia panggil. Dia mazhab majoriti Hanafi, walaupun ada lah Syafi'i. Jalan lah, tak apa. Okey, tasawuf, akhlak kita, silibusnya daripada apa? Imamul Ghazali, daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Ilmu ni ilmu. Hadirin rahimakumullah. Bahkan orang tanya macam-macam berkenaan COVID-19 ni, macam-macam kisah orang tanya, bab ilmu juga. Maka kita kena jawab, kena ada ilmu untuk diri kita dan untuk keluarga kita dan untuk kita bantu saudara-saudara yang lain. Ini satu media boleh datang majlis ilmu, hidupkan kembali semula. Ni macam kita restart button balik. Betul, lihat dulu kita datang pakai pakaian asas, melenggang je kita. Sekarang kena bawa sejadah, kena bawa face mask, bawa lah, tak ada masalah. Niat apa? Untuk aku dekatkan diriku pada Allah. Duduk dalam majlis ilmu. Demi Allah saya meyakini majlis pada malam ini, demi Allah, kerana hujjah daripada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa malaikat datang berduyun-duyun, hanya saja kita tak nampak. Bahawasanya malaikat mendoakan mereka yang datang majlis ilmu pada malam ini akan keampunan dan dikabulkan segala hajat dan permintaan. Bahawasanya malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya kepada kita, dan tidak akan tinggalkan kita dan ambil nama kita, attendance kita, sampailah kita bersurai habis, selesai saat lagi habis. Barulah dia terbang pergi cari majlis ilmu yang lain pula. Kenapa tak mau datang?
Yang keempat, elemen emosi kita. Ni cerita COVID-19. Di samping kita duk cerita kerohanian tadi, solat jemaah tadi lah, tadarus Quran lah, apalah, puasa Ramadan semua, ya. Ayah ibu, mudahan tak ada dalam dewan solat yang mulia pada malam ini antara yang dimaklumkan kepada saya oleh pihak berkuasa, polis, PDRM, dan juga sahabat-sahabat di Kementerian Wanita, kes rumah tangga macam-macam hal. Keganasan pun ada, ya. Ibu-ibu selalu diingat, mesti keganasan tu, keganasan rumah tangga, suami macam-macam hal dia buat dengan isteri dia. Jangan buat main tuan-puan. Terbalik pun ada, isteri tikam suami pun ada. Ni dalam PKP. Apa? Suami kata kat isteri dia, kita pun bukan income banyak, gagah duk simpan sikit-sikit kan, banyak lagi yang kita nak guna tu, simpan je lah, jangan bazir. Isteri marah, tikam lelaki. PKP. Anak-anak kena marah dengan mak ayah, emosi mereka dan sebagainya. Yalah dia berkumpul semua hak daripada asrama, semua pakat balik apa semua, dia buat asrama di rumah. Hadirin rahimakumullah, bunyi bising dan sebagainya dalam rumah. Kata diam sekejap, boleh sekali, dua, tiga kali terbang habis segala benda. Tengok, semua duduk dalam rumah. Jiran dengan jiran pula kan, tak ada kerja nak buat pada rumah, dia renovate rumah dia dalam rumah. Siang malam bunyi drill, reng reng. Tuan-puan, semua ni ada kaitan dengan apa? Emosi kita. Bagaimana di emosi kita dah duduk ramai-ramai, buatlah balik program yang zahiriyah tadi, yang kerohanian tadi, keilmuan tadi. Emosi akan baik, akan elok insya-Allah. Sungguh tuan-puan hadirin hadirat, sungguh saya cakap ni sungguh. Bahkan saya ada sahabat-sahabat yang saya yakini mereka sihat afiat, terpisah dengan keluarga, ya. Saya jemput main rumah, mainlah, saya kata, main qiyamul lail kat rumah aku ni, kita jagalah SOP tu, kita jagalah, ya. Mainlah buka puasa, aku pun nak tumbang barakat juga, main. Adalah dua orang main. Nangis-nangis waktu qiyamul lail, nangis-nangis, dia kata dapat juga ya jamaah. Yalah dapat juga, syukur alhamdulillah. Tapi kita ikhtiar jangan berhenti. Masya-Allah tabarakallah. Habis PKP ni rezeki dia datang melimpah ruah. Saya tanya dia, ingat balik malam yang kita munajat, yang kita zon lah kita ni kan, kata malam ni malam Lailatul Qadar ni. Okey, ada minta hajat tak malam tu? Saya tanya dia balik. Baru-baru ni saya tanya dia. Ada antara minta hajat yang dah Allah Taala kabul. Allahu akbar, menangis dia. Ya Allah, aku terlupa, kata dia. Antaranya aku minta agar aku dapat satu perniagaan yang boleh bantu aku untuk dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah lah, dah dapat. Dia duduk bersungut, cerita dia bersungut. Aduh, aku ni nak kena bekal sekali round saja habis. Saat lagi esok datang order baru. Saya kata alhamdulillah. Demand yang tinggi dalam konsep ekonomi, demand yang tinggi. Maka tambahkan supply. Orang lain jenuh supply, tak ada demand. Berapa ramai pilot kena berhenti kerja, berapa ramai pramugara-pramugari, berapa ramai kedai-kedai makan yang bila ditutup, orang tu dah balik dah kampung cari kerja lain dah. Orang tu dah cari kerja lain dah. Yang tuan kedai nak buka kedai tak ada bekerja. Orang emosi kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja ingat Allah, kalbu tenang. Last but not least, hadirin rahimakumullah, ialah masyarakat kita. Allah, antara yang saya jawab, Allah Ta'ala angkat COVID-19 ni cepat-cepat daripada Malaysia, bumi bertuah, ibu pertiwi tercinta ini, ialah kerana rakyat Malaysia ni, saya husnuzan tentang sedekah jariyah, nak buat baik ni tak berkira. Tengok saja dalam TV frontliner saya di kalangan sepupu-sepupu saya, minta maaf tuan-puan, saya duk sebut saya ni tuan-puan, jangan ada satu perasaan tak elok. Saya tak tahu nak ambil contoh lain. Saya mungkin boleh plug in, plug out contoh sana ambil, tak boleh. Saya tak mau. Saya nak ambil contoh yang saya sendiri berhadapan dan yakin. Sepupu-sepupu saya, ya, di kalangan mereka 4 orang, 5 orang frontliner, doktor di hospital. Kita lihat bagaimana ambil plastik sampah tu, di muka, di kaki, tutup badan. Dah apa?
barang bekalan tak cukup. Masya Allah, tabarakallah. Nak recycle tak boleh, dah kena dah tercemar dah. Kita pun tak cakap banyak, bahagi bantuan. Antaranya PACDIS, mungkin ada ustaz-ustaz dalam ni ya, yang GPA Guru Pendidikan Agama atau GPI kan. PACDIS saja sumbang kepada frontliner. Setakat yang saya tahu, sewaktu mereka buat program di bahagian pendidikan Islam di Cyberjaya, jemput saya ceramah online pada waktu tu, pada waktu tu saja dah 300,000 lebih ringgit mereka keluarkan. Bukan 3,000 tau, guru pendidikan Islam ni, ustaz-ustaz ni, ustazah ni, 300,000 lebih. Dijangka mereka kata nak menyumbang hampir separuh juta atau lebih. Waktu itu kita kena pesan yang Nabi sebut, sesungguh-sungguhnya bala, bencana, wabak dan segalanya tidak akan melangkah sedekah. Tidak akan melangkah sedekah. Masjid surau tak boleh pergi, tapi buat ceramah online. Derma pun online. Yang best tu, sampai dah ustaz? La ilaha illallah. Apa tak sampainya? Masuk akaun. Dak pahala sampai dah. Dia kira kena pegang duit fizikal tu, jolok masuk dalam tabung, hak tu baru sampai. Ada kira macam tu. Itu sikit kita norma baru. Derma cara norma baru. Scan QR code je, buah nilai ringgit, send, habis. Masya Allah, tabarakallah. Ini masyarakat kita. Saya kata masyarakat kita alhamdulillah dalam Ramadan masing-masing, walaupun tak boleh nak ziarah-ziarah jiran, WhatsApp tanya jiran, okey tak? Ada makanan tak? Cukup tak bekalan? Ya, tempat kami tu, ketua, kami panggil Tok Pengulu, ketua taman, cek ni, ambil data. Ada yang malu segan, tak mau minta bantuan. Kawan-kawan tolong bagi tahu, jiran-jiran tolong bagi tahu. Sebenarnya jiran ni perlu bantuan, tapi dia malu dan dia segan. Biarlah dengan malu segan dia tu, kita bagi je lah. Bagi, terima kasih. Maksudnya apa? Dia memerlukan. Tu salah duk peli-peli nak ambil gambar dia atau sebagainya, masuklah FB, Telegram, Instagram, tak payah lah. Kecuali dia kata ambillah gambar saya nak bagi tahu kata saya dapat bantuan, tu cerita lain. Hadirin rahimakumullah, 5 benda tadi pasca ataupun apa saja cerita tentang COVID-19 ni, tuan-tuan hadirin rahimakumullah, kita hidup balik boleh lah, kita restart balik button kita. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita akan jumpa dengan korban. Saya faham bahawa keluar SOP, antaranya mereka yang kena cucuk typhoid saja, ada tauliah penyembelihan, ada kad sijil yang disahkan oleh Majlis Agama Islam Negeri dan sebagainya. Ikutlah yang tu, ikutlah. Tapi kalaulah kata kita nak korban dengan family kita, macam keluarga saya, kita ada kambing kita, ya, hak tu tak ada masalah lah. Kita aja, kita jaga kita, keluarga kita. Kreatif lah kat sini tuan-puan, sembelih aja lah, makanlah satu keluarga. Tu ustaz bahagian hak kena bagi kepada fuqara, masakin sebagainya, bagilah. Yang nak bagi hadiah, bagilah. Sekarang boleh pergi kan, tak ada masalah. Tinggal je dekat pagar, lepas tu tinggalkan, pindah pergi cari tempat lain pula. Saya nak bagi satu ucapan tahniah khusus, wa imma melihat atau tidak, ya, Sahibus Sa'adah, pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, Ustaz Zaidi Ramli kan? Dia keluar satu video klip cantik. Dia kata kita bagi bantuan ni sampai orang tak tahu bantuan tu dah dia siap depan rumah dia. Ambil data semua ni patut dapat bantuan, bagi gantung kat pagar dia tu kan, dah tinggalkan. Tak payah nak bagi tahu, nak ambil gambar apa bagai, tak payah. Petik loceng bagi tahu ni dah cukup dah. Tak ada kontak dan sebagainya. Kita boleh buat dalam korban, tak ada masalah. Ya. Yang kita nak ibadah tersebut. Sungguh Allah Taala sebut. Allah Ta'ala tak ambil cerita darah dia, daging dia, kuku dia, kulit dia, bulu dia, tanduk dia, apa. Yang Allah Ta'ala ambil tahu ialah taqwa, yang ada nilaiannya tu. Buatlah macam biasa. Hadirin rahimakumullah, buat. Kalau kita tak boleh buat besar-besar, kita buat cara kecil-kecilan. Seperti yang Nabi dah tunjuk panduan. Inilah korban dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan pahalanya untuk keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil pula lagi seekor lagi. Ya Allah, inilah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pahalanya untuk seluruh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kita tak boleh buat macam tu? Buat. Ini korban untuk diriku ya Allah dan pahalanya untuk seluruh keluarga aku. Hang buat. Ini pula untuk mak aku ke ayah aku ke, dan pahalanya untuk seluruh muslimin muslimat mukminin mukminat. Tak ada masalah. Yang jadi masalahnya dia duk tanya bagi rumit lagi. Ustaz, kambing tu boleh bahagi 7 juga ke? Pula dah. Kita cerita tentang pahala, bukan bahagian kurban. Pahala kurban itu. Wallahu taala alam, cukuplah sekadar tu tuan-puan. Ya. Dan ini norma baru juga, ceramah COVID-19 ni jangan lama-lama. Ya, ni kira lama jugalah malam ni. Ya, maklumlah nama pun kuliah khas bulanan. Jadi saya ucap jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih kepada seluruh yang berusaha, wa imma daripada pengurusinya, tuan imamnya, abang Hasanul Bulqiyahnya, saudara kami, saudara Huzaiminya, datuk datin, tuan-puan para alim ulama, tuan-tuan guru, puan-puan guru, mak ayah, adik kakak sekalian yang jadikan majlis malam ini satu realiti. Ya, andai kata tak datang, tak jadi apa, saya seorang je lah datang, jadilah ceramah online balik. Tapi semua datang. Masya Allah, ya, semua duduk berjarak, tak apalah, ya, alhamdulillah, tabarakallah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Last but not least, izin saya share satu benda. Dalam tempoh PKP yang lalu, semenjak 18 Mac 2020, kami dalam grup kami ni, grup pemikir kami ni, ya, terdiri daripada cendekiawan, profesor di university, saintis, doktor hospital, wa imma public ataupun private, ahli akademik, asatizah, ustazah, para alim ulama dan sebagainya. Fikir apa yang kita boleh share dalam masyarakat dalam tempoh yang sangat-sangat terdesak, mendesak dan sempit ini. Ketakutan di mana sahaja. Jangankan kata orang lain. Adik saya datang rumah, ya, hantar juadah berbuka, saling tukar menukar. Dia letak, saya ambil, saya letak, dia ambil. Minta maaf, cak, dia panggil cak. Kek kodah kalau yang besar tu dia panggil cak. Cak minta maaf, tak boleh salam cak. Tak apa, kita pun letak dada kat sini, tangan di dada, dia pun letak. Aduh, dia nak masuk kereta tu, aduh, dia kata ujian sungguhlah, tidak selalu kita peluk, kita cium, kita sayang. Tak apa, saya kata kita ikut, ya. Okey, nak share-nya apa? Hadirin rahimakumullah, kami pada waktu itu cari dalam Quran, dalam hadis dan kajian saintifik, apa kita boleh bantu dalam ketakutan ini. Maka saya pada waktu itu, antara yang saya amalkan dan saya share, alhamdulillah hingga hari ini sedang didokumenkan. Seterusnya sedang didokumenkan untuk seterusnya. Karena sebelum PKP dah dokumen dah. Ini my tempoh COVID-19 coronavirus ini satu penemuan yang baru pula. Saya kata jangan tinggal yang Nabi pesan, jangan tinggal. Antaranya Nabi kata kulu zaita wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Kamu makanlah minyak zaitun ini dan kamu berlumur dengannya, maka dia daripada pohon yang diberkati. Saya ada kelas dengan Profesor Andrea Chin, saya punya master sifu dalam bidang ilmu nutrisi. Dia tunjuk dengan bukti saintifik dan data kajian bagaimana essential oil, antaranya minyak yang organik, yang asli, bukan sintetik, ya, apatah lagi minyak yang molekulnya bersaiz nano, boleh. Bahasa ni minta maaf, sebab orang-orang medical kadang-kadang dia tak boleh terima, tapi ini bukti saintifik ada. Dia mematikan virus yang kita kata tak boleh mati. Dia mematikan bakteria yang kita kata susah mungkin nak mati. Tunjuk data. Yang itu saya buatlah dengan keluarga. Sebab apa? Saya kata kita nak ikhtiar apa lagi? Kita pergi supermarket, walaupun kita ni tutup habis segalanya bagai macam angkasawan, balik di rumah sekejap lagi, baru masuk rumah anak-anak dah pegang dah roti gardenia, anak ni dah pegang dah susu nak minum.
Ya, isteri kita dah pegang dah plastik yang berbungkuskan sayur dan sebagainya. Hari-hari saya, bahasanya minta maaf ya, saya sombat aja minyak zaitun organik tu, sombat. Ambil setitis dua, lumur. Sebab Nabi kata wadahinu bihi. Kamu berduhun ni apa? Lumurkan. Masaj ke bermasuk dalam grup tu lah. Buatlah hak macam tu 7 step tu, buat ikut semua. Ikut semua. Alhamdulillah, tabarakallah. Kemudian ada juga pula kawan-kawan yang saudara-saudara mereka, mak mentua masuk ICU. Telefon tanya, apa ikhtiar boleh buat? Saya kata, hospital ada ikhtiarnya. Dia kata, ustaz, lah ni aku tanya hang. Yang nak jawab hospital siapa? Saya kata nak jawab susah. Jawab you apa yang kau tahu. Saya kata, antara amalan kami juga ialah habbatus sauda. Dalam tu ada thymoquinone. Apakah benar thymoquinone tu kan? Jenis bahan antioksidan yang cukup hebat. Atasnya ada lagi hidroksityrosol. Itu dalam zaitun saja. Yang ini boleh ikhtiarkan, saya kata. Dia makanan tapi berfungsi. Jangan lawan doktor lah, kita tak mau. Tempoh bersatu padu. Bukannya kita nak berkelibat ilmu pengetahuan tak. Post sampai ke ICU. Saya sendiri tanya sampai ke ICU. Dia kata post saja. Tulis kat alamat tu nombor katil, nombor wad apa semua, sampai. Kita duduk telefon tanya sampai dah lagi. Dia kata sampai dah. Alhamdulillah beramal afiat. Bahkan 2-3 bekas pesakit COVID-19 yang kronik memang buat kenyataan terus bahawa antaranya amalan kami tak pernah tinggal ialah habbatus sauda, yang kami tak pernah berhenti makan, minum, sapu dan sebagainya. Ketiga, saya kata jangan tinggal madu, sebab Tuhan jamin dalam Quran, fihi shifaa'un linnas, pada madu itu dalamnya ada penyembuhan untuk manusia. Dia ada 3 enzim utama, ada invertase, ada diastase, ada glukosa oksidase. Yang ini penebat tubuh daripada musuh luar yang sangat hebat. Makan aja. Bila Tuhan kata fihi shifa'ul, madu itu ada penyembuh untuk manusia. Saat sekarang ini manusia tolong angkat tangan surrender. Sebab apa? Vaksin tak jumpa sampai sekarang. Sekarang ya, beramal. Bahkan saya anak-anak himpun waktu nak makan tu, ambil segelas air macam ni, bancuh 1 sudu besar Olive Plus 30X minyak zaitun, 1 sudu besar cuka buah tin, 3 hingga 7 titik habbatus sauda, 1 sudu kecil atau 1 sudu besar madu gunung. Kacau tu pastikan dia anti clockwise. Sebab apa? Penyelidik daripada Mardi share dengan saya. Dia kata, ustaz, based on the experience, substance yang kami stir, kami kacau ya, anti clockwise, memberikan keputusan yang lebih accurate, lebih tepat daripada yang kami kacau lawan jam. Cerita sains boleh jawab. Sebab apa? Elektron dia punya putarannya anti clockwise. Kita akan bawa kepada nilai kerohanian. Tawaf pun lawan jam, planet-planet mengorbit lawan jam dan sebagainya. Jadi tuan-puan, ini saya nak share ilmu yang saya nak kongsi. Jangan berhenti. Sebab apa? Ingat Allah Ta'ala sebut, atas daripada orang yang ada ilmu pengetahuan itu, alimun, ada lagi yang lebih mengetahui. Siapa dia? Allah Jalla wa'ala. Dia lebih tahu, dan dia dah bagi tahu pengetahuan ini melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kerja kita untuk ambil kaut, kaji dan sebarkan. Malam ini saya sebar secara ringkas dan juga nak bagi tahu tuan-puan, alhamdulillah semalam Olive House dianugerahkan syarikat Bumi Putera pertama yang memperolehi persijilan makanan organik dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Alhamdulillah. Dan jangan lupa esok malam sila menonton Salam Baitullah, suatu kerinduan yang ditaja khusus oleh Olive House. Olive House ambil satu inisiatif dalam keadaan orang susah macam ni, syarikat-syarikat korporat yang lain pun susah juga, tak apa, demi untuk CSR, kewajiban tanggungjawab sosial, kita kena himbau kerinduan agar habis tempoh PKP ni kita tak ada lagi duk tunggu-tunggu. Yang mana mampu, bersegeralah ke Baitillahil Haram untuk zahirkan dirinya sebagai orang yang merindui redha Tuhannya,
tunaikanlah umrah, dan yang belum berhaji tunaikanlah haji nanti 1442 Hijriah. Wallahu taala a'lam. Saya tak, no problem. Penganjur bolehkah jawab soalan? Boleh. Silakan. COVID-19, penangguhan ibadat haji tahun ini adalah satu rahmat kasih sayang daripada Allah SWT. Ada satu kata-kata ulama sufi, Ibni Athaillah Al-Sakandari, rahmatullah alaih, seseorang yang menyangka sifat kasih sayang Allah terpisah dengan takdirnya, maka itu adalah kerana pendeknya penglihatan akal dan pendeknya mata hati seseorang. Soalan saya, apa maksud kata-kata Ibnu Athaillah ini, Ustaz? Pendeknya penglihatan akal, pendeknya mata hati seseorang. Jazakumullah ahsanal jazak. Boleh saya tahu nama ayah anda? Boleh saya tahu nama ayah anda? Haji Sami'an. Haji Sami'an. Cantik. Pengarang kitab Al-Hikam, Alimul Allamah, Al-Alimul Allamah, Al-Imam Al-Akbar Ibnu Athaillah Sakandari rahmatullah alaih. Dia menyatakan bahawa jika kita memisahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dan sebagainya, dia kata apa? Pendeknya penglihatan pandangan mata hatinya dan pendeknya penglihatan pikirannya, bahkan bukan itu saja, segala-galanya jadi sinting, sang cangkat. Orang sini sebut very shallow. Very shallow tu maksudnya tak mendalam, sangat singkat. Kenapa? Kerana saya kisahkan satu hal. Dengar elok-elok. Hadirin rahimakumullah. Satu ketika Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajahahu, sepupu Nabi, orang yang pertama sebenarnya di kalangan laki-laki yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tak mengambil kira tua ke muda ke apa, dia yang pertama laki-laki. Yang pertama perempuan Sayyidah Khadijatul Kubra, penulis wahyu Nabi, setiausaha Nabi, Al-Harith ataupun penjaga Nabi yang Nabi tidur, hingga ada satu tiang nama Ustuwanah Al-Harith di Raudah. Satu ketika dia nak pergi jihad fi sabilillah, Nabi tidak izinkan dia pergi. Baik, macam mana nak kaitkan dengan benda tadi? Kita nak main rumah Allah, Baitullahil Haram, tapi tak boleh pergi. Sedangkan Quran kata wa'adzim fin nasi bil hajj, suruh manusia dengan buat satu benda, urusannya ialah apa? Berhaji. Ya'tuka rijala, akan datang hak jenis orang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ada hak naik unta yang kuih kering. Min kulli fajjin amiq, daripada segala genap pelusuk muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tahun ni tak boleh pergi. Cerita tadi dengar elok-elok. Bila Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, bagilah aku pergi, Nabi kata, tak, duduk di Madinah dan jaga Madinah ni, hang jadi pengganti aku di Madinah. Bukan Sayyidina Ali saja, sahabat-sahabat yang lain pun Rasulullah pernah buat macam tu. Tapi ni cerita Sayyidina Ali kata, aku nak pergi perang. Ya Rasulullah, aku tak pernah tinggalkan engkau dalam perang. Nabi kata, amma tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Adakah wahai Ali engkau tak redha, perkataan tu, adakah engkau tidak redha bahawa kedudukanmu dengan aku ni seperti mana kedudukan Harun di sisi Musa? Sambungan hadis itu mafhum, hanya saja tak ada nabi lah nabi ya ba'di, tak ada nabi lah lepas aku, tapi aku nak bagi tahu kedudukan engkau ni. Tak pergi tapi dapat redha Allah, bahkan duduknya seperti Harun dengan Musa alaihi wassalam.
kita hari ini. Ibnu Athaillah As-Sakandari nak bawa supaya kita melihat dengan qalb, kita melihat dengan alb. Apa dia tu? Mata qalbu. Ini yang disebut sebagai ulul albab, orang yang ada kesempurnaan akal fikiran, bukannya kurang seperti yang diusik, yang disentuh perasaannya oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahmatullah alaihi tadi. Kita akan rasa bahawa Tuhan tak suka kita, Tuhan benci kita, Tuhan hukum kita, Tuhan hina kita. Allahu Akbar. Sayyidina Ali tadi, adakah Nabi bencinya, Nabi hina dia, Nabi tak suka dia? Tak. Ada tugas Nabi nak bagi, jaga Madinah. Kita duduk di sini, apa kerja yang kita kena buat? Jaga kita, sama-sama kita. Jaga agama kita, jaga akidah kita, jaga syariah kita, jaga akhlak kita, jaga masyarakat kita, jaga emosi kita, jaga fizikal kita, jaga kerohanian kita, jaga intelektual kita, jaga segala-gala yang kita kena jaga. Kita tidak tahu apa yang ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala pada keghaiban yang Allah Maha tahu. Kita rasa kita sihat, kita rasa orang lain pun sihat. Kita tak tahu adakah kita ni, adakah kita nak menyesal besok hari? Tak ada gunanya. Hadirin rahimakumullah, itulah yang kita kata redha, terima, beriman, qada dan qadar. Wa imma dia khair ataupun syar, dia baik ke dia buruk ke. Buruk tu pada kita yang memandang buruk. Saya bagi contoh lagi, ini kes yang banyak berlaku. Antaranya sahabat kami yang buat kerja dakwah tabligh, dia terlepas kereta api. Terlepas kereta api, dia pun serabut kepala. Aduh, dia kata dah lah janji dengan jemaah di satu tempat lagi bahawa mereka akan tiba dan jemaah ni akan sambut dan sebagainya. Terlepas kereta api itu bukan kerana mereka sengaja lambat, tak. Bas yang mereka naik untuk nak sampai di stesen kereta api rosak. Beyond our control, kata orang Bandar Senawang. Tak boleh kawal. Sampai masing-masing tepuk dahi. Habis dah. Suka tak? Tak suka. Janji dah mungkir dah satu bab. Apa dia kata? Dia pun bagi tahu kawan-kawan dia. Kita tanya ketua kita, amir kita, dia nak kata apa. Jadi bangkitlah seorang sahabat ni yang jadi ketua. Dia kata gini, dalam qada qadar Allah Ta'ala ni ada yang kita nampak tak baik, tapi kita kena lihat dengan mata kalbu kita, hujung itu ada kebaikan yang tersembunyi dan rahasia. Kita akan fikir, tapi fikiran kita tak akan sampai. Mereka pun duduklah bermalam di situ. Sebab apa? Train berikutnya esok pagi. Bukan zaman sekarang ni sejam tak ada. Tidak lama selepas itu, dalam 6-7 jam, sampailah khabar bahawa kereta api yang patut mereka naik tergelincir dan nombor gerabak yang patut mereka duduk, penumpangnya meninggal dunia. Inilah yang Sayyidina Umar sebut, jom, kata dia. Ketika dia nak masuk Syam, orang tak bagi masuk. Sahabat kata jom masuk, takut apa takdir. Sahabat, tiba-tiba seorang sahabat kata, ya Rasul, ya Amirul Mukminin, aku biasa dengar Nabi kata satu tempat ada wabak penyakit, orang yang dalam tu jangan keluar, orang luar jangan masuk. Okey, Sayyidina Umar nak ikutlah yang kawan ni sebut, sebab ni hadis Nabi. Ada lagi kawan lain pula kata, wahai Umar, adakah kau ingin lari daripada takdir Allah yang Allah Ta'ala dah tetapkan? Kalau nak mati, mati juga di Syam. Indah jawapan Sayyidina Umar. Dia kata apa? Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya kita nak berpindah daripada satu takdir ke takdir yang lain. Sebab itu saya quote satu ayat penutup jawab soalan ni. Soalan ni kebat ni, kemahiran berfikir arah tinggi, jenuh parah nak jawab. Sebab Ibnu Athaillah As-Sakandari dia karang Al-Hikam, kitab tasawuf. Jangan duk kata kitab akidah, kitab tasawuf, dia bahasa tinggi. Tazkiyatun nafs, berkaitan dengan kejiwaan. Baik, hadirin rahimakumullah. Surah Ali Imran, saudara Huzaimi, saudara saya, ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguh-sungguhnya dalam penciptaan segala jenis penciptaan langit dan bumi, bukan cerita langit je, isi langit, planet, bintang, komet, segalanya yang di langit, wal ard, dan di bumi, hak kita nampak atas muka bumi, yang duduk dalam bumi, yang duduk dalam gunung ganang, ilmu, segala ilmu, geologi dan sebagainya, tumbuhan, botani, cerita tentang haiwan lagi, cerita tentang zoologi, macam-macam segala logi ni. Waqtilafil laili wan nahar, selisih berlaku siang malam. Kita jangan duk ingat malam-malam terus, dah ada senja di celah-celah tu. Kita jangan duk ingat ada siang, dah ada waktu fajar pada waktu tu. La ayat, sungguh-sungguh ada tanda kebesaran Allah. Li ulil albab, untuk orang yang ada kesempurnaan akal fikiran, orang yang pintar bahasanya. Ulu yang ada, al-albab kesempurnaan akal, fikiran, ilmu, pengetahuan. Bukan albab pintu, al-albab. Faham tu? Ada dua alif lam. Al-albab. Albab pintu, buang alif lam jadi babun. Bukan babun beruk tu. Babun nakirah, isim nakirah pintu. Al-albab isim ma'rifah, orang-orang yang sempurna akal fikirannya. Buang alif lam jadi albabun. Tu. Orang siapa orang ini? Ini Ibnu Athaillah Sakandari, dia hurai dalam bentuk ayat yang sangat indah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 191 surah Ali Imran, Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ni dia ulul albab, Allah Ta'ala jawab. Mereka itu orang yang sentiasa ingat Allah, berfikir, yatafakkaruna, duk fikir kenapa Allah Ta'ala buat langit, pasal apa buat bumi, pasal apa buat coronavirus, bagi izin. Kalaulah orang kata coronavirus ni ciptaan manusia, tak apa, katalah, tapi izin siapa yang bagi jadi? Kita buat program malam ni, kalau Allah tak bagi izin, tak boleh bercakap saya. Asbab buat program, Allah bagi rahmat, izin bercakap, bolehlah bercakap. Ada orang datang mau dengar, alhamdulillah, dakwah yang cukup Allah permudahkan. Ulul albab ni dia duk fikir, tak boleh faham pasal apa tak boleh buat haji. Sampai ke sudah tak erti. Tak erti, tak boleh fikir dah. Tak tahu dah pasal apa. Penyakit yang cukup dahsyat ni, yang terkini pula datang mai satu kajian, tapi orang duk takut-takut nak reveal kajian. Apa dia? Airborne virus. Ni duk dalam udara. Hadirin rahimakumullah. Mai pula satu kajian, kalau kita orang tu pembawa, kita pakai penutup, risiko dia pembawa, kita pakai penutup, risiko dia 75%. Dia pembawa, dia pakai penutup, dia bergejala, kita tak pakai, kita sihat afiat, risiko dia 15%. Satu lagi pula kajian, dia kata apa? Pembawa pun tutup muka, kita sihat pun tutup, pakai pelitup muka, risikonya 1.5%. Duk kaji lagi ni, tak jumpa lagi, vaksin pun tak jumpa lagi. Tapi celah-celah duk kaji tu, pasal apa tak boleh pergi Mekah juga. Dia mai satu perasaan hatta elok. Apa dia tu? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Siapa dia tu? Al-Khannas, setan, iblis. Ada manusia, ada jin. Manusia ni hadut bisik, hadut kata terus terang kat kita ni, hang tahu dak ni, takdir tu macam-macam, tapi tak faham benar arti sebenar takdir. Dak, dia buang semua itu. Dia angkat tangan, kerja dia angkat tangan. Rabbana, wahai Tuhan kami,
ما خلقت هذا باطلا. Kau tak buat semua ni, kau bagi izin jadi semua ni batila, sia-sia, without any purpose, kata orang sini. Tak buat semua ni, tak ada tujuan. Pasal apa jadi coronavirus COVID-19, kabuh nama apa pun, saja-saja aku. No, Allah Ta'ala tak buat ni sia-sia. Tapi manusia tak boleh fikir dah, tak boleh nak capai dah. Takdir ni tiba, tapi manusia tak boleh faham. Akhirnya dia kata, faqina azaban nar, subhanak, maha suci engkau ya Allah, kami angkat tangan dah, surrender, tak erti dah, tak ada ilmu dah bagi kami. Faqina azaban nar, hindarilah kami daripada azab api neraka-Mu. Kenapa? Tak mau komplain Tuhan, tak tahu sebab apa komplain Tuhan, tak mau pertikai kenapa Tuhan buat macam ni, sebab kita tak tahu kenapa Tuhan buat macam tu. Dan segala ilmu pengetahuan yang kita balikkan, ya Allah, kami beriman dengan Kau, la syak wa la raib, kami tak ada syak, tak ada ragu-ragu. Bolehkah jawapan tu? Boleh. Panjang juga. Minta maaf sebab Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam dia, tak sebarang orang boleh mengajar dan tak sebarang orang boleh mengaji. Bahasanya yang disebut tadi memerlukan kesungguhan minda kita mencernakan, kena guna segala enzim yang ada. Dan enzim ini, ya, katalis ini, dia bukan benda yang sintetik, dia benda yang organik, benda yang natural, benda yang asli. Maka asli itu perlukan apa? Kesucian jiwa untuk nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata pujangga arifun billah, dia kata apa? Man arafa nafsahu, barang siapa yang dah kenal diri dia, aku ni siapa, aku ni hamba Allah, faqad arafa rabbahu, dia kenallah Tuhannya, maka jadi seorang hamba, taat dan patuhlah pada Tuhannya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا مجيب، يا الله يا كريم، يا الله يا شافي، يا الله يا كافي، يا الله يا معافي، يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تقبل دعاءنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, dengan menyebut nama-nama-Mu yang maha mulia, maha tinggi, maha hebat, maha agung, ya Allah, kami tiada daya, tiada upaya, la haula wa la quwata illa bika ya Allah, hanya sahaja Engkau yang maha berkuasa ya Allah. Malam ini merupakan kuliah bulanan yang pertama yang kami adakan. Dibicarakan padanya tentang isu semasa yang sedang berlaku. Ya Allah, kami mohon padamu dengan segala keberkatan asbab daripada usaha kecil ini ya Allah, Engkau turunkan rahmat melimpah ruah ke qaryah Taman ini ya Allah, qaryah Bandar Senawang ini ya Allah, dan seluruh ahli qaryahnya ya Allah, dan seluruh yang hadir pada majlis malam ini ya Allah. Ya Allah, Engkau perluaskanlah rahmat limpah kurniamu itu, penjagaanmu itu ke seluruh negeri 9 darul khusus ini ya Allah, dan seterusnya ke seluruh muka bumi Malaysia ini ya Allah, dan seterusnya ke seluruh muka bumi yang Kau ciptakan ini ya Fatiras samawati wal ardi ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha mencipta, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ya Mujib, ya Syafi, ya Kafi, ya Muafi ya Allah, segeralah ya Allah merahayulah kami padamu ya Allah, memohon segeralah Engkau hindarkan, Engkau hilangkan, Engkau akad wabak bencana ini ya Allah. Ya Allah, hanya sahaja kami takut kepadamu ya Allah, tiada yang boleh menggerunkan kami melainkan Engkau sahaja ya Allah. Akan tetapi kami juga Engkau telah perintahkan agar berjaga dengan kejahatan syaitan dan berjaga dengan segala keburukan daripada makhluk yang Engkau ciptakan.
Asbab itu engkau telah turunkan suratul falaq seperti yang kami selalu baca, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, maka lindungilah kami daripada segala kejahatan daripada makhluk yang telah engkau ciptakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wal corona wa covid-19 wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, hindari kami daripada segala penyakit seperti penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, penyakit yang sedang kami ketahui ini COVID-19 coronavirus, dan kejelekan, keburukan, kejahatan, penyakit-penyakit yang kami tak ketahui ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, engkau kurniakan dalam kalbu setiap mukminin muslimin, khususnya dalam qaryah ini dan semua qaryah ya Allah, agar cenderung mereka untuk hadir ke masjid ini ya Allah, agar cenderung hati mereka untuk salat berjamaah di surau-surau ya Allah, di masjid-masjid ya Allah, agar terus mereka bersedekah, beramal jariah ya Allah, agar mereka meninggalkan kemungkaran dan melakukan hanya yang ma'ruf ya Allah. Ya Allah, kami tiada daya, tiada upaya, bahkan telah hilang segala perkataan dan bahasa untuk kami memohon padamu ya Allah. Hanya saja ya Allah, engkau maha mengetahui segala-galanya, maka dengarkan ya Allah, engkau maha mendengar doa ini ya Allah, seperti engkau telah ajarkan moyang kami Adam dan Hawa alaihi wassalam. Kami berdoa dengan doa ini kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan sekiranya engkau tidak ampunkan kami, engkau tidak maafkan kami, engkau tidak sayang kami, maka nescaya sungguh-sungguhnya kami akan menjadi dari kalangan orang-orang yang rugi ya Allah. Maka ampunkan kami ya Ghaffar ya Ghafur ya Afu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, ampunkan ayah ibu kami, mereka yang kenalkan kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang keringatnya lah kami dapat hidup hari ini, yang dengan susunya ya Allah kami membesar hingga hari ini ya Allah. Ampunkan mereka seampun-ampunnya. Begitu juga dengan ayah ibu mertua kami, pasangan hidup kami, seluruh anak kami ya Allah, cucu cicit kami, seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana wa a'malana innaka antas sami'ul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya serahkan semula majlis kepada sahibul fadilah, Ustaz pengerusi kita. Sekian, terima kasih.